Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid? Kak Yuyu dengan Cikgu Somu dan Cikgu Aida menemani anda pada hari ini disertai oleh 4 murid daripada SMK Convent Lane, Georgetown, Pulau Pinang. Baik murid-murid, kita mempelajari soal hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, tapi kita juga perlu tahu nilai universal. Kak Yuyu serahkan kepada Cikgu Somu untuk pembelajarannya. Silakan Cikgu Somu. Okay, hai murid-murid, seterusnya pula antara nilai universal yang kita dapat terapkan melalui unit hak dan tanggungjawab warga negara. Yang pertama, nilai bertanggungjawab. Okey, di sini pula saya minta pelajar, murid pula terangkan bagaimana kita boleh terapkan nilai bertanggungjawab dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab. Ya, Shalini. Okey, Shalini, silakan dengan jawapannya. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita haruslah mengundi semasa pilihan raya dan tidak mensia-siakan begitu. Contoh yang tepat, bertanggungjawab, mengundi. Betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya pula, nilai yang kedua, nilai kebebasan. Ya, Pritika, bagaimana kita dapat mengaplikasikan nilai kebebasan dalam mengekalkan hak dan tanggungjawab? Silakan Pritika. Walaupun warga negara mempunyai kebebasan untuk berhimpun, bercakap dan juga bersatuan, tetapi kita masih tidak dibenarkan untuk berhimpun tanpa kebenaran pihak yang berkuasa dan juga kebenaran kerajaan. Ya, tepat sekali ya, memaklumkan kepada pihak kerajaan sebelum kita membuat sesuatu perhimpunan. Betul, ataupun Cikgu. sesuatu persidangan ataupun yang lain. Betul Cikgu Somu. Di sini nilai kebebasan. Dan di sini juga Cikgu nak tambah, selain daripada jawapan yang telah diberi oleh Pritika, nilai kebebasan juga dapat diaplikasikan melalui kebebasan beragama dan juga kebebasan bersuara dengan batasan yang telah pun ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya pula, yang ketiga nilai yang kita dapat diterapkan adalah nilai hormat. Ya, Subashini dah angkat tangan dulu. Silakan Subashini. Bagaimana pula nilai hormat dapat diaplikasikan dalam hak dan tanggungjawab? Kita perlu menghormati perbezaan dalam kaum. Ya, tepat sekali. Di bawah perkara kesamarataan, kita perlu hormat. Betul, Yuyu? Betul. Okey, seterusnya pula nilai yang keempat, nilai kerjasama. Ya, yang tinggal. Ya. Shalini. Silakan. Apakah jawapannya? Nilai kerjasama kita boleh melakukannya sewaktu membantu mangsa seperti mangsa banjir, mangsa bencana alam. Ya, tepat sekali ya jawapan yang diberi oleh penerangan yang telah diberi oleh Shalini untuk nilai kerjasama, iaitu berkaitan apabila kita membantu dapat mewujudkan kerjasama di antara kaum, kerjasama di antara pihak kerajaan, kerjasama di antara NGO dan lain-lain. Betul. Okey, dan akhir sekali pula cikgu pula akan terangkan bagaimana kita dapat menerapkan nilai patriotisme sebagai seorang warga negara Malaysia apabila kita menghormati, mengikut setiap perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan. Betul. Di situ kita dapat menunjukkan sikap cinta akan negara dengan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang telah pun ada dalam perlembagaan kita. Betul, di situ kita dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap patriotisme. Betul. Dan secara keseluruhannya merupakan antara nilai yang kita dapat terapkan seperti bertanggungjawab, nilai kebebasan, nilai hormat, nilai kerjasama dan nilai patriotisme. Dan cikgu pula, saya nak murid-murid di sini, apakah secara keseluruhannya anda faham tentang sesi pembelajaran kita pada hari ini? Baik, kita akan pilih 2 murid cikgu. Yeah. Okey, yang pertama, siapa nak cuba terlebih dahulu berikan sedikit rumusan tentang pembelajaran pada hari ini? Pritika. Silakan Pritika. Okey, hak dan bertanggungjawab masyarakat bukan hanya penting untuk diri sendiri, namun dia penting untuk warga negara, setiap warga negara di negara dan juga masyarakat, dan juga akan Ya, tepat dah. akan meningkatkan ekonomi negara kerana ia akan mewujudkan kemakmuran di negara dan juga merapatkan jurang antara kaum. Okey, tepat rumusan yang telah diberi, walaupun ringkas dia telah menempati semua aspek-aspek di mana ekonomi negara, politik, perpaduan. So sebagai seorang warga negara Malaysia, kita perlu mengikut, mematuhi hak dan tanggungjawab yang telah pun ditetapkan. Baik. Okey, seterusnya pula tadi Shalini yang angkat tangan. Ya Shalini, ya.
Silakan Shalini. Hak sebagai warga negara harus diambil secara lebih penting kerana pertama sekali dia mewujudkan kemakmuran negara. Ia dapat mengelakkan perselisihan faham dan tidak berlaku seperti peristiwa 13 Mei dan dapat meningkatkan taraf hidup sosial seseorang. Ya, rumusan yang telah diberi oleh Shalini pun dia meliputi semua perkara secara keseluruhannya. Ya. Okey, seterusnya pula, apa yang kita dapat merumuskan dari sesi pembelajaran kita pada hari ini murid-murid, kita sebagai warga negara, kita wajib, kita mesti mengetahui tentang hak. Melalui hak tersebut, kita perlulah mengetahui tentang tanggungjawab kita. Di sini cikgu nak letak satu contoh seperti membayar cukai merupakan hak. Betul. Dan sebagai warga negara, kita perlu menjelaskan cukai itu merupakan tanggungjawab. Hak ada dalam perkara berapa? Siapa boleh jawab di sini? Berkaitan membayar cukai. Ada sesiapa murid yang nak mencuba? Hak untuk Boleh soalan? Ya, membayar cukai terletak di bawah perkara berapa? Siapa boleh jawab? 13. Ya, tepat. Iaitu berkaitan tentang apa? Perkara 13 itu berkaitan apa murid-murid? Terhadap harta. Ya, berkaitan tentang pemilikan harta. Apabila kita memiliki harta, kita perlu harta itu terletak di bawah hak perkara 13. Dan tanggungjawab kita pula menjelaskan cukai. Nampak tak? Betul. So, di sini secara keseluruhannya kita sebagai warga negara Malaysia perlu mengetahui tentang hak dan perlu melaksanakan tanggungjawab kita agar negara kita akan dipandang tinggi di mata dunia. Cikgu Somu, sedikit pentaksiran tentang prestasi murid-murid pada hari ini. Secara keseluruhannya, keempat murid yang telah pun menyertai kelas kita pada hari ini telah memberi jawapan yang tepat dan mereka telah menguasai kesemua 6 tahap penguasaan di mana mereka telah menyatakan tentang contoh, kepentingan, kesan dan mereka juga memberi contoh-contoh dalam amalan hidupan mereka. Jadi, tahniah kepada keempat pelajar. Kita nak ucapkan tahniah kepada Pritika, kepada Shalini, Subashini dan juga Catherine. Dan jangan lupa untuk mendapatkan bahan-bahan sokongan pembelajaran pada hari ini, murid-murid semua bolehlah ke portal Sumberku. Jangan lupa. Itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Somu. Terima kasih Cikgu Aida kerana bersama dengan kami pada hari ini. Sekali lagi Kak Yuyu juga nak ucapkan terima kasih kepada Pritika. Lambai sikit Pritika. Terima kasih Catherine. Lambai sikit Catherine. Terima kasih Shalini. Okey, terima kasih Subashini. Lambai sikit. Itu dia. Terima kasih semua murid-murid kerana begitu aktif menyertai pembelajaran pada hari ini. Kak Yuyu berharap agar semua murid-murid telah memberikan tumpuan sepenuhnya dan apabila datang peperiksaan nanti akan dapat menjawab soalan dengan cemerlang. Itu dia Didik TV KPM, mata pelajaran pendidikan moral, hak dan tanggungjawab warga negara. Jangan lupa amalkan dalam kehidupan harian kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Didik TV KPM